Selamat datang ke kelas kritikan seni. Hari ini kita akan membincangkan mengenai modernisme sebagai satu pergerakan pemikiran baharu yang banyak mempengaruhi bidang teater. Modernisme merupakan anjakan paradigma atau perubahan pemikiran yang bermula dari pertengahan 1850-an sehingga ke zaman kini. Pemikiran modernisme menyangkal teori-teori, pendapat dan style lama seperti era romantisme, tradisional dan idea-idea yang mendokong dogma keagamaan yang keterlaluan. Pemikir-pemikir modernisme mula mencari apakah itu kebenaran melalui logik, pemikiran rasional dan saintifik. Untuk memahami sesuatu pergerakan, adalah penting untuk kita meninjau kembali latar belakang dan sejarah perkembangan pergerakan tersebut. Apakah perkara-perkara yang mencerminkan atau mempengaruhi aliran pemikiran modernisme? Pertama, revolusi perindustrian yang bermula pada pertengahan 1860-an. Dengan bermulanya revolusi perindustrian, maka ia menandakan bermulanya perindustrian secara besar-besaran seperti sektor perindustrian, pengangkutan dengan adanya kereta api steam, kapal-kapal laut yang lebih hebat, lebih besar, kereta dan industri perkilangan seperti kilang-kilang pemprosesan getah, pakaian, makanan. Industri ini kesemuanya telah membuka peluang ekonomi kepada orang ramai untuk datang dan cuba mencari nafkah dan peluang nasib di bandar. Maka ramai kaum lelaki telah meninggalkan rumah mereka di kawasan luar bandar, tanah, binatang penternakan dan kampung halaman. Pada waktu pagi sehinggalah petang mereka bekerja di kilang-kilang, dan pada waktu malam mereka ini mempunyai masa lapang yang terlalu lama. Maka dengan adanya masa lapang ini, orang ramai telah mula mencari peluang baru, iaitu membuka kelab-kelab malam bagi mengisi masa lapang kaum-kaum pekerja. So pekerja ini mula menggunakan duit mereka untuk mengunjungi kelab-kelab malam. Maka sudah adalah masalah-masalah baru yang timbul, iaitu hiburan-hiburan, minum arak, perjudian dan juga pelacuran. Dengan adanya gejala-gejala seperti ini, maka sudah bermula masalah-masalah rumah tangga, masalah kemiskinan. Sebab gaji sudah tidak mencukupi. So bagaimana kaum lelaki ini, kaum suami boleh menghantar duit mereka ke kampung halaman? Maka bini, isteri dan anak-anak di kampung sudah mula kelaparan. Mereka terpaksa menggadai tanah mereka. So inilah hakikat masalah-masalah baru yang mula timbul akibat daripada revolusi perindustrian. Yang kedua, kemajuan dalam sektor seni bina. Pembinaan jambatan-jambatan seperti The Brooklyn Bridge, bangunan-bangunan unik dan mencabar pemikiran tradisional seperti Menara Eiffel di Paris dan sebagainya. Manusia mula berfikir, mengapakah bangunan itu tidak boleh dibina dengan sangat tinggi? Mestikah pembinaan sesuatu bangunan itu menepati hanya faktor keselamatan sahaja tanpa memikirkan faktor estetika? Yang ketiga, pendekatan pemikiran saintifik seperti teori positivism oleh Auguste Comte, Origin of the Species oleh Charles Darwin dan Psychoanalysis oleh Sigmund Freud telah membuka minda manusia untuk berfikir dengan lebih kritis, terutamanya teori positivisme yang menyatakan segala aksi pasti adanya reaksi. Pemikiran seperti ini menolak ataupun menyangkal pendapat agama yang mengatakan sesuatu itu berlaku hanya disebabkan oleh takdir. Yang keempat, masalah-masalah yang ditimbulkan oleh Perang Dunia Pertama, kemelesetan ekonomi dan Perang Dunia Kedua telah mencetuskan beberapa implikasi kepada manusia. Apakah implikasinya? Manusia mula menolak dogma keagamaan yang tidak berasas. Manusia percaya dengan psychoanalysis, iaitu tindakan manusia disebabkan oleh berlakunya konflik antara tiga fakulti pemikiran, iaitu id,
ego dan superego dalam diri manusia. Yang ketiga, manusia percaya setiap aksi pasti ada reaksinya, terutamanya apabila adanya keinginan untuk berkuasa, maka ada permintaan untuk menghasilkan senjata untuk membantu mencapai hasrat ini, iaitu tercetusnya perang. Manusia mula menerima kenyataan bahawa punca kepada kebanyakan masalah di dunia ini adalah disebabkan oleh manusia itu sendiri, seperti perang, kemelesetan ekonomi, kerosakan alam, depresi dan sebagainya, dan bukan semata-mata takdir. Manusia juga mula menerima hakikat bahawa manusia boleh mencipta kemajuan, boleh berfikir dengan waras, saintifik dan progresif. Oleh itu, manusia perlulah dibimbing ke arah untuk kebaikan bersama. Manusia juga mula mencari kebenaran dari segi sains dengan bukti-bukti yang nyata. Kesemua pemikiran ini telah melonjakkan pemikiran modernisme ke semua bidang, termasuk bidang seni. In the arts, modernism is a rejection of styles of the past. Modernism emphasizes instead in experimentation in forms, materials, and techniques in order to create artworks that better reflect the modern society, who is constantly evolving and progressing.